warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan kesyukuran kerana Allah masih mengasihi kita dengan memberikan kita peluang untuk bersama solat berjemaah di rumah Allah yang mulia ini. Di saat ramai hamba-hambanya yang menyatakan keislamannya, kita bersyukur pada Allah. Di antara orang-orang yang beriman pada Allah, Allah lantik kita, Allah pilih kita, Allah berikan kita hidayah untuk bersama solat berjemaah pada pagi hari ini. Semoga ia menjadi asbab kita ini dijauhkan daripada sifat nifaq, sifat munafik. Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa salah athqalu 'alal munafiqin. Tidak ada solat yang begitu payah, begitu susah untuk dilaksanakan oleh orang-orang munafik berbanding solat isya dan solat subuh berjemaah. Walau ya'lamuna ma fihima, kalaulah mereka bertahu besarnya pahala kedua solat tersebut, nescaya mereka akan berusaha untuk datang walaupun dengan terpaksa merangkak sekalipun. Di dalam sebuah hadis yang lain, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Basyiril masyaina fi zulam, sampaikan kabar gembira kepada mereka yang berjalan pada waktu malam, kegelapan malam, bin nurit tam yaumal qiyamah, dengan cahaya yang benderang, terang benderang pada hari akhirat. Semoga di saat pada nanti kita sampai satu hari di mana kita begitu memerlukan cahaya pertolongan ilahi, maka semoga dengan kita solat subuh, kegelapan malam ini Allah gantikan dengan cahaya yang terang benderang. Dalam sebuah hadis yang lain, bagi mereka yang solat isya berjemaah, pahalanya pahala nisfu qiyamil lail, separuh qiyam malam. Jadi tuan-tuan, kalau kita solat isya berjemaah, kita seperti kita menghidupkan separuh malam. Jadi separuh malam tu kita seakan-akan bangun qiyamul lail. Barang siapa yang solat isya berjemaah kemudian subuh berjemaah, maka dia dapat pahala seperti qiyamul lail sempurna. Maka seakan-akan solat isya, solat isya itu pahalanya seperti menghidupkan separuh malam. Solat subuh seperti menghidupkan separuh malam, dicampur kedua-duanya menjadi seperti menghidupkan keseluruhan malam. Dan semoga disebutkan dalam sebuah hadis, man shalla subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang solat subuh, Allah akan menjamin dia. Maksud menjamin di sini, kita berada di bawah jaminan Allah. Bukanlah bermaksud kita ni akan selamat daripada ujian. Kerana Rasulullah SAW juga solat subuh, tetapi diuji dalam peperangan Uhud dengan lukanya Rasulullah, dengan terbunuhnya sebagian sahabat Rasulullah. Tetapi maksud apabila kita ni di bawah jaminan Allah, in baqiya ala khair wa in mata ala khair. Kata ulama, sekiranya dia ini meninggal pada waktu di mana saat itu dia dah telah pun solat subuh, maka kalau seandainya dia masih hidup, hidupnya penuh dengan keberkatan. Kalau seandainya dia meninggal sekalipun, meninggalnya pun dalam keampunan. Inilah maksudnya jaminan Allah SWT bagi mereka yang solat subuh. Mudah-mudahan ia menjadi asbab bagi kita, tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana kita dikumpulkan di sini, Allah kumpulkan kita di hari akhirat nantinya. Tuan-tuan dan puan-puan, sedikit saya ingin mengambil apa yang dibacakan oleh imam tadi, kerana sangat menarik. Saya ni bila imam baca, dan Alhamdulillah Allah rezekikan kita kemampuan untuk membaca, memahami bahasa Arab. Jadi sangat sayang kalau seandainya kita tidak mengambil ibrah daripada setiap bacaan yang mana disebutkan, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami turunkan Al-Quran ini bukan untuk kalian ini bersedih, bukan untuk kalian ini susah. Arti katanya bukan untuk kalian ini bersusah payah, bukan untuk kalian ini tidak mendapatkan, kita katakan ada orang bila sampai, ustaz saya susahlah nak beramal dengan agama Islam, ustaz saya susahlah nak hidup dengan ajaran Islam. Tak, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Allah dah berikan dah, kami turunkan Al-Quran ini bukan untuk kamu semakin susah. Sebab tu prinsip dalam Islam sebenarnya lebih mudah beragama dengan agama Islam berbanding ketika mana kita dituntut untuk melakukan sesuatu yang susah. Islam ni mudah. Tashqa, Allah kata, Allah dah jamin dah. Solat pun cuma 5 waktu, nak solat di mana pun masih dibenarkan, masih sah. Kemudian kita hidup dalam keadaan aman damai, di mana ajaran Islam berada, di situ ada ketenangan, di situ ada keberkatan.
Kemudian illa tadhkiratan liman yakhsha, dan hakikatnya kami turunkan Al-Quran ini sebagai peringatan bagi orang yang ingin merasa takut. Sebenarnya Al-Quran ini datang ni takut pada apa tuan-tuan? Takut pada hari akhirat. Takut pada nanti, sebab tu orang yang beramal dengan agama Islam, dia ini ada rasa keimanan pada hari akhirat. Itu rukun kita. Rukun, salah satu rukun kita, rukun beriman pada hari akhirat. Arti katanya, kalau kamu beragama dengan agama Islam, kamu tidak akan mudah-mudah untuk menzalimi hak orang. Kamu tidak akan berani mencuri, kamu tidak akan berani menyakiti orang lain, kamu tidak akan berani makan harta rasuah, kerana akan ada hari akhirat. Jadi datangnya Al-Quran ini bukan untuk menyusahkan. Datangnya Al-Quran ini adalah untuk agar apabila kita ada rasa takut, maka ketika itu kita akan hidup dengan berdisiplin. Kenapa adanya polis? Kalau orang kata, oh ustaz, kita tak, polis ni dah memadai. Tuan-tuan, polis pun buat peraturan itu, ada penjara, ada hukuman, ada saman. Itu untuk apa tuan-tuan? Untuk memberikan kita lebih ikut berdisiplin. Samalah juga, tapi polis ni dia tak boleh kawal kita 24 jam. Yalah, dia pun sebagai seorang manusia terbatas, buat apa semampunya. Tapi akhirnya siapa yang nak menjaga kita? Kalau contohnya ada duit 1 juta depan mata kita, polis contohnya tak ada orang, apa yang boleh mengawal kita? Adalah dengan kita pada agama kita, kita tahu ini bukan duit kita, ini duit orang, berhati-hati. Contohnya kalau nak menzalimi orang lain, contohlah apa yang berlaku di Israel dan di Gaza sekarang tuan-tuan. Kita lihat pembunuhan berlaku, yang terbunuh hampir 20,000 orang, 21,000 orang. Dan sekarang ini dinyatakan masih ada lagi 8,000 orang yang tertimbus di bawah bangunan, tak dapat nak dikeluarkan. Berarti angka ni lebih sampai 30,000. Yang luka lagi, yang patah kaki lagi dan sebagainya. Dan kalau kita lihat even dalam Islam sekalipun, kalau nak berperang, kata Rasulullah, jangan bunuh orang tua, jangan kamu bunuh orang yang kanak-kanak. Dalam peperangan, adab dalam peperangan Islam, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh kanak-kanak, jangan bunuh wanita, jangan hancurkan bangunan, jangan potong pokok pun tak boleh potong tuan-tuan. Ini adab dalam peperangan. Dan peperangan pun Islam kata yuqatil, uzina lil ladzina yuqataluna. Maksudnya bila kamu nak berperang, bila kamu diperangi. Bukan kamu saja nak berperang, bila kamu diperangi. Bila Islam maruah yang masa ketika itulah kita tampil mempertahankan diri. Kita tak mudah-mudah, maksudnya ialah orang jatuhkan kita pun kita mestilah balas balik. Takkanlah Islam dihina kemudian kita katakan tak apalah, hancurkanlah Islam lagi, tak. Tapi situlah kita katakan dalam peperangan adabnya, ketika kita diperangi barulah kita memerangi. Di masa yang sama nak perang pun jangan bunuh anak-anak dan yang tadi saya sebutkan. Tapi kalau kita lihat apa yang berlaku pada Israel sekarang, yang 20,000 orang yang terbunuh, dinyatakan 2/3, hampir 16,000 orang daripada 20,000 ni kanak-kanak, orang berusia, wanita, yang mana tak ada kena-mengena pun dalam peperangan tersebut. Kemudian bangunan-bangunan dihancurkan, kemudian pokok-pokok bukan dipotong lagi lah, memang dah habis dah, dibakar dan sebagainya. Kita katakan jauh. So, siapa yang nak mengadili ni? Bawa masalah ni pergi PBB, bawa masalah ni pergi Majlis Keselamatan, kita katakan United Nations, ada yang veto, ada yang tak setuju. Maka ketika itulah tadhkiratan liman yakhsha, Islam datang untuk memberikan rasa takut pada kita. Jangan mudah-mudah jangan mudah-mudah nak menzalimi hak orang lain. Dan alhamdulillah kita tahu apa yang dilakukan oleh orang Israel sekarang ni sama sekali bukan ajaran Islam. Bukan apa, kalaulah mereka katakan kami ni abnaullah wa ahibba'uh, kerana orang-orang Israel ini mereka mengatakan ini tanah Tuhan kami, ini adalah kami ni bangsa yang terpilih. Bagaimana agama yang boleh mengatakan begitu rupa? Itulah kita katakan bagaimana Al-Quran ini menjadi peringatan bagi orang yang takut. Seterusnya tuan-tuan, antara yang menarik juga apabila tadi kita dengar imam baca, adab atau kita ni, bila kita ni takut nak jumpa orang, takut nak bercakap depan orang, apatah lagi Nabi Musa ini diperintahkan untuk bertemu dengan Firaun yang terkenal dengan nak membunuh. Firaun yang kita katakan zalim. So apa yang kita perlu buat? Kita baca doa yang dibaca oleh Nabi Musa AS dan dibacakan oleh imam tadi pada rakaat yang kedua. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. 4 unsur utama. Rabbi syrah li sadri, ya Allah berikanlah keterangan pada hatiku, terang benderang, maksudnya kita minta petunjuk, isyrah. Wa yassir li amri, kita minta dimudahkan segala urusan. Jadi Nabi Musa nak jumpa Firaun ni, ya Allah berikan aku petunjuk di dada. Sebab nak cakap ni nak kena cakap hati-hati, nak kena cakap dengan kita katakan yang berhikmah, bijaksana. Kemudian dimudahkan urusan. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan leraikan simpul-simpul yang di lidah aku. Jadi Nabi Musa alaihissalam ni, antara kita katakan Allah ujinya, lidah beliau ketika berbicara, sebahagian ulama mengatakan dia tidak begitu fasih. Sebab apa? Ketika dia masih kecil, masih bayi, Nabi Musa alaihissalam masih baby ni, dia pernah tarik janggutnya Firaun. Bila akhirnya macam pembesar-pembesar Firaun ni, menteri-menteri orang kata, ini tanda ni, tanda dia ni kelak akan menjatuhkan kau. Macam kecil-kecil dah berani tarik janggut Firaun. Orang lain tak berani, takut. Dan semasa tu Firaun ni dia telah memerintahkan untuk membunuh semua baby. Semua baby lelaki bunuh. Yuqatiluna abnahum wa yastahyuna nisa'ahum. Dia bunuh semua anak lelaki. Tapi kalau bunuh semua anak lelaki, nanti habislah. Tak apa, kita katakan tak adalah yang berbaki lelaki, sedangkan mereka perlukan tenaga kerja. So Firaun buat tukar ganti-ganti. Tahun ni baby lelaki semua bunuh, tahun depan selamatkan baby tersebut, tahun depan lagi bunuh lagi baby. Jadi dikali selang-seli. Pada masa tahun kelahiran Nabi Harun masa tu belum jadi Nabi lagi. Jadi Harun alaihissalam, masa tahun tu dilahir, masa tu tidak ada pembunuhan, kerana tahun tu tahun tak jatuh baby, tak jatuh tahun pembunuhan. Tapi tahun depan, masa tu tahun yang seterusnya, ketika itu kita tak pastilah antara Nabi Harun dengan Musa. Cuma masa Nabi Musa lahir, masa tu baby-baby dibunuh. Jadi ketika mana dia dah tarik janggut Firaun, panjanglah cerita, insya-Allah nanti kita akan ambil dalam kisah Quran. Cuma ketika mana dia tarik ni, akhirnya isterinya Firaun kata, takkan kau nak bunuh baby ni, bukannya dia tahu apa-apa pun. Tak apalah, macam inilah, kita bagikan Firaun ni, Musa baby ni, dua pilihan. Sama ada dia kat situ ada dua. Ada yang menyebutkan kurma, dengan satu lagi tamar, dengan satu lagi adalah hajar, batu. Kurma atau susu, saya lupa. Jadi ada batu yang panas, ada kurma. Ketika itu Nabi Musa pun masih baby lagi, jalan-jalan memilihlah batu tersebut yang panas. Dimakannya batu tersebut, yang membawa kepada kepelatan, atau kita katakan bahasanya Firaun itu, Nabi Musa tidak terlalu fasih. Tetapi dengan doa wahlul 'uqdatam min lisani, ya Allah leraikan min lisani, simpulan-simpulan di lidah aku. Jadi ini pengajaran yang pertama, yafqahu qawli, semoga mereka faham bahasa yang aku nak sampaikan. Jadi semoga, kita pun kadang-kadang tengok ada orang ni gagap dalam bercakap, tapi bila baca Al-Quran lancar. Kita kadang-kadang sampai hairan, cakap gagap, tapi bila baca Quran begitu lancar. Kemudian antara yang kedua yang saya menarik sangat dalam kisah Nabi Musa dengan alaihissalam dengan Firaun ini, apabila dengan sejahat-jahatnya Firaun, tuan-tuan, bunuh orang, kemudian kita katakan mengaku sebagai Tuhan, kemudian menolak ajaran Islam. Tapi kita nak katakan, Ustaz, ajaran Islam macam mana tu? Nabi Musa, zaman Nabi Musa dah ada ajaran Islam ke? Islam ini ada dua, ada daripada sudut penamaan, ada daripada sudut isi Islam tu sendiri. Saya nak berbicara pasal Islam sebab Islam ini bermaksud submission, salam, kita submit ourselves to Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Musa alaihissalam apabila diperintahkan untuk bertemu dengan Firaun, Allah SWT berfirman, faqula lahu qawlan layyina. Faqula, wahai Musa, wahai Harun, bila kau jumpa nanti Firaun, sebutlah dengan bahasa yang lembut, lain, yang lembut. Menunjukkan apa, tuan-tuan? Seburuk-buruknya Firaun, sebaik-baiknya Nabi Musa, still Nabi Musa diperintahkan untuk bercakap yang lembut, yang bijaksana pada Firaun. Jadi kalau kita benci dengan seseorang sekalipun, kita benci dengan orang tu sekalipun, ingatlah dia tu tak lebih teruk daripada Firaun, kita pun tak lebih baik daripada Nabi Musa.
Kalaulah Nabi Musa yang begitu baik pun, Nabi pun diperintahkan untuk cakap dengan lembut pada Firaun, apatah lagi ni kita. Jadi saya selalu kata gini, kita ni kadang-kadang pandang orang, kita rasa kita ni macam hebat sangat. Sebab tu kadang-kadang kita ni boleh hina orang lain, kita boleh merasa berdiri lagi besar daripada orang lain. Waliyazubillah. Kalaulah dengan Firaun pun Nabi Musa suruh cakap baik, apatah lagi kita ini yang bukan lebih baik daripada Nabi Musa, dan orang yang kita cakap tu bukanlah lagi teruk daripada Firaun. Semoga dengan ini peringatanlah bagi kita, sehingga apa-apa lagi yang baru-baru ni berlaku kes, ada yang mana sampai terbunuh budak-budak kan, geram dengan budak tersebut sampai terbunuh, waliyazubillah. Mungkin ini kerana kita takut, ada sifat ego, ada sifat panas baran, ada sifat merasa kau ni masih budak lagi, tak dengar cakap aku. Tapi bila kita bermuhasabah, senakal-nakalnya seorang budak tu pun dia tak lebih teruk daripada Firaun. Sebaik-baiknya kita pun, kita ni tak lebih baik daripada Nabi Musa. Tapi kita pun masih diperintahkan untuk bercakap dengan baik. Jadi itu satu peringatan bagi kita. Tuan-tuan, kembali lagi kisah-kisah dalam Al-Quran. InsyaAllah kita akan berhenti pada pukul 7.28. Lama sikit lah, 7.30, 7.28. Kalau boleh bertahan, Alhamdulillah. Kalau tak, mungkin 7.20 pun kita dah ni lah. Sebab kita faham hari ni orang kata, Ustaz, hari cuti. Hari cuti, banyak pun kita nak buat. Cumanya saya nak mengambil semangat sebuah hadis baginda SAW menyebutkan, man sallas subha, barang siapa solat subuh berjemaah, kemudian duduk berzikir sampailah terbitnya matahari, kemudian solat 2 rakaat, maka bahaginya pahala haji, pahala umrah, sempurna. So kita nak dapatkan pahala umrah, pahala haji. Ada kawan-kawan kita yang bulan ni ramai pergi umrah, kita tak dapat pergi umrah. Tapi jangan risau, walaupun tak dapat pergi umrah, bukan berarti kita tak boleh nak dapat pahala umrah. Dengan cara apa? Dengan kita duduk berzikir, mudah-mudahan Allah rezekikan kita pahala solat, pahala umrah, pahala haji sempurna. Saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk membuka muka surat 235 pada surah Yusuf, surah Yusuf. Dan kita dah sampai pada ayat yang ke berapa tuan-tuan? Pada ayat yang ke-9. Saya pendekkan, kita recap sekali apa yang kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 235. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Seperti yang saya pernah sebutkan, antara hikmah daripada ulama menyebutkan setiap huruf-huruf Alif Lam Ra, Alif Lam Mim, Yasin, seterusnya Allah akan memberikan sebut pasal Al-Quran. Tadi kan Taha, ma anzalna alaikal Quran, berbicara pasal Quran. Ini pun sama juga, tilka ayatul kitabil mubin. Kalau kita buka surah Baqarah pun sama, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi, nak menunjukkan berkenaan dengan Al-Quran. Biasa lepas huruf muqatta'ah, lepas huruf kebanyakannya akan berbicara pasal Al-Quran. Kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kalian ni berakal, menunjukkan perlunya bagi kita ni umat Islam belajar bahasa Arab kalau boleh, sehingga kita lebih memahami, lebih berfikir dalam belajar agama ini. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kami ceritakan kisah yang terbaik. Ada yang menyebutkan ini khusus untuk Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini dalam Al-Quran disebut sebagai ahsanal qasas, kisah yang terbaik, kerana di dalamnya begitu panjang kisah bagaimana perjalanan Nabi Yusuf AS. Tapi ada yang mengatakan tak, maksudnya semua kisah di dalam Al-Quran adalah ahsanal qasas. Semua kisah dalam Al-Quran ini adalah kisah-kisah yang terbaik untuk diceritakan. Idh qala Yusuf li abihi, ketika Nabi Yusuf berkata kepada ayah dia, wahai ayahku, aku melihat, aku bermimpi. Kata ulama, masa itu umurnya Nabi Yusuf 12 tahun. Masa umur 12 tahun dia bermimpi apa? Dia melihat ada 11 bulan, ada matahari, ada bintang, ada bulan sujud kepada Nabi Yusuf AS. Dan kita dah baca detail pasal ini. Lalu diceritakanlah kepada ayah dia, qala ya bunayya, pada ayat yang kelima, la taqsus ru'yak, jangan kau ceritakan perkara ini kepada orang lain, pada saudara engkau. Fayakidu laka kaida, takut nanti mereka rasa hasad. Jadi kata ulama, ini menanjil dalil, kalau kita dapat satu nikmat, dan ini mimpi yang baik di sisi Nabi Yusuf, tak semua nikmat ni perlu kita zahirkan pada orang lain. Kalaulah tidak menepati 2 syarat ini. Yang pertama, kalau sampai membawa hasad, maka jangan cerita.
Kalaulah kita tahu nikmat ini boleh bawa orang sakit hati, jangan kita zahirkan. Yang kedua, kalaulah sampai membuatkan kita ni rasa berbangga-bangga, fakhar, sombong, kita bangga dengan nikmat ini sampai kita lupa nak nisbahkan pada Allah. Kalau ada rasa sifat sombong, kalau ada rasa boleh bawa hasad, maka benda yang baik tidak perlu kita sebarkan. Arti kata nikmat yang kita dapat dah untuk kita sahaja. Kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama, Nabi Yusuf bermimpi, disuruh disimpan mimpi tersebut, jangan cerita dahulu. Kemudian tuan-tuan, rupa-rupanya masuklah pada ayat yang ke-7. Laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatun lisailin. Mereka ni bertanya, orang-orang Yahudi ni bertanya, betul ke Muhammad tu nabi? Kalau betul, jom kita tanya dia pasal Nabi Yusuf alaihi salam. Dan kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini zaman orang even zaman sekarang pun, kalau orang suruh tanya kita, tuan-tuan cuba cerita sikit pasal Nabi Yusuf, mungkin ada yang kata, ustaz sekejap ustaz, saya nak buka kat Google dulu nak tengok apa kisah Nabi Yusuf. Kalau anak kita tanya pasal apa-apa, kita kena buka Google dulu, kadang-kadang buka buku dulu. So zaman Rasulullah, apabila orang Yahudi tanya, cerita pasal Nabi Yusuf, kau kata kau Nabi, secara mudahnya lah bahasa kita lah, di mana Rasulullah nak merujuk? Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang, kita katakan, pembaca buku yang tegak sehingga boleh tahu? Padahal sebagian ulama menyebutkan maksud an-nabiyil ummi, Nabi ini buta huruf. Arti kata Nabi buta huruf ini, sehingga kalau zaman sekarang orang yang buta huruf ini satu aib, kau tak pandai baca lah, itu satu aib bagi kita. Tapi kenapa Rasulullah SAW ketika di awal sehingga orang kata kau ni beriman dengan Nabi kau tu buta huruf? Kita katakan antara hikmah kenapa baginda sallallahu alaihi wasallam ketika di awal tidak pandai membaca, kata ulama, adalah sehingga dapat orang-orang ni tak boleh nak attack Rasulullah. Orang boleh kata, oh Nabi Muhammad ni baca pasal Yusuf ni mungkin pasal dia pernah baca buku something, dia pernah baca buku ni, baca buku ni. Tapi kata-kata tidak, Rasulullah SAW disebut sebagai Nabi yang buta huruf. Sebagian ulama menyebutkan ini antara bentuk kemuliaan, sehingga mereka ni tidak boleh menafikan apa yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Walaupun saya tahu ada ulama lain yang mengatakan tak, Nabi SAW bukanlah buta huruf di satu sisi. Jadi itu perbahasannya agak panjang, saya tak nak masuk. Cuma saya nak kata dekat sini, bila mana ada yang sa'ala, dia bertanya, dia bersoal, maka Rasulullah pun cerita, idh qalu la yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina. Jadi saudara-saudara ni kata, oh kita ni sakit hati dengan Nabi Yusuf, sakit hati dengan saudaranya Nabi Yusuf, iaitu Bunyamin. Kita dah cerita dulunya Nabi Yaqub berkahwin dengan seorang wanita yang bernama Lia. Daripada Lia ni lahirlah 10 anak. Kemudian seterusnya apabila Lia ni meninggal dunia, lahirlah yang seterusnya Ra'il. Lahir pula Rasulullah Nabi Yaqub alaihissalam berkahwin dengan saudara isterinya yang bernama Ra'il. Sebab yang isteri yang pertama dah meninggal, kahwin dengan isteri yang kedua, lahir 2 anak, Nabi Yusuf dengan Bunyamin. Jadi Nabi Yusuf dengan Bunyamin ni kerana masih kecil, maka Nabi Yaqub alaihissalam ni memberikan kasih sayang yang lebih, sehingga menimbulkan hasad, dengki pada saudara abang-abangnya. Jadi tuan-tuan, mereka kata, wa nahnu usbah, kita ni kan adik-beradik, kenapa kita ni tak dapat kasih sayang yang sama? Inna abana la fi dhalalim mubin. Sebenarnya ayat. Lalu mereka berkata, sesungguhnya ayah kami ini dalam keadaan kesesatan yang sangat nyata. Sangat-sangat nyata. Maksudnya mereka kata ayah kita ni dah sesat, ayah kita ni tak sayang kita. Lalu akhirnya hasad tersebut membawa kepada mereka kata, kita kena bunuh Yusuf. Padahal adik-beradik, tuan-tuan, adik-beradik pun kadang-kadang kalau gaduh ni lagi teruk. Uqtulu Yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum. Jom kita bunuh Yusuf. Awitrahuhu arda, atau kita buang Nabi Yusuf ke satu tempat yang mana yakhlu lakum wajhu abikum, ayah kita tak nampak. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin, kemudian kamu jadilah orang yang baik. Ini antara apa kita katakan hasad syaitan, hasutan syaitan. Syaitan ni kadang-kadang, tak apa, makanlah rasuah, lepas tu bertaubatlah. Tak apa, buatlah jahat, lepas tu nanti sedekahlah, istighfar. Tak apa, makanlah makanan yang haram, nanti mohonlah ampun, Allah kan maha penyayang. Sama syaitan ni kata, bunuh Yusuf, wa takunu min ba'di qauman salihin, lepas tu nanti kamu jadilah baik, kamu bertaubatlah, kamu inilah, dan kamu akan jadi lebih baik lepas kamu buat begini, for the greater good.
untuk lebih baik lagi, untuk jadi orang saleh. Kita katakan tak. Sebab itulah for the greater good ini, jangan sampai untuk perkara yang halal kita buat benda yang haram. Tak boleh. Ustaz, saya buat benda yang haram ni semata-mata untuk yang halal. Tak boleh lah. Samalah macam gini, saya nak bunuh Yusuf, lepas tu nanti saya jadilah orang yang soleh, jadi yang lebih baik daripada sebelum ni. Tak boleh. Qala qailun minhum, lalu disebutkan salah satunya adalah abangnya, abang sulungnya, mereka bernama Yahuda. Ada yang mengatakan Yahuda ini lahirlah keturunan Yahudi. Jadi keturunan Yahudi ini Bani Israel. Israel ini merupakan nama lain daripada Nabi Yaqub. Nabi Yaqub alaihissalam. Bani Israel berarti keturunannya Nabi Yaqub alaihissalam. Salah satu daripada keturunan ini ada namanya Yahuda. Yahuda inilah abang sulungnya Nabi Yusuf. Dia kata sebagai abang sulung, dia kata pada ayat ini, la taqtulu Yusuf, jangan kita bunuh Yusuf. Wa alquhu fi ghayabatil jubbi, kita buang dia saja dekat tempat perigi-perigi yang dalam. Yaltaqithu ba'dus sayyarah, nanti adalah orang lain ambil dia. In kuntum fa'ilin, kalau seandainya kamu betul-betul nak buat, maksudnya jangan bunuh Nabi Yusuf, kita buang dia dalam perigi, dalam yang dalam. Lalu akhirnya mereka kata, baik, kalau itulah pandangan abang, kita buat. Yang penting kita tak nak nampak Nabi Yusuf dekat rumah kita ni. Jadi akhirnya apa yang berlaku, mereka pun pergilah jumpa ayah. Qalu ya abana ma laka la ta'manna. Di sini ada dua bacaan. Kalau kita nampak ada tanda macam segi diamond tu kan, segi diamond. La ta'manna. Ada dua bacaan. Pertama adalah ishmam. Ishmam ni maksudnya ma yarahul mubsir duna sami'. Orang yang nampak boleh melihat pergerakan, tapi yang mendengar tak perasan. Contohnya malaka la ta'manna. Manna, mulut itu muncung, tapi orang tak dengar. Kalau tuan-tuan tengok mulut saya, nampak, tapi dengar tak? Tak dengar. Inilah apa kita katakan ishmam. Malaka la ta'manna. Ustaz, kenapa macam gini? Inilah yang dibaca oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, kita ikut. Ada pandangan yang kedua yang mengatakan dibaca secara raum. Raum ini iaitu sebab pada asal dia adalah huruf dhammah. Malaka la ta'manuna, manuna, daripada aman. Kenapa kau tak rasa aman untuk biarkan Yusuf dengan kami? Malaka la ta'manuna. Jadi nun itu kata mereka ma yasma'uhul qarib dunal ba'id. Kalaulah seandainya orang tu baca dengan huruf dhammah, yang dekat sahaja dengar, yang jauh tak dengar, kerana dibaca dengan sepertiga bunyi harakah. Malaka la ta'manuna, manuna. Mungkin yang lain semua boleh dengar sebab saya pakai mikrofon. Tapi kalau saya baca Quran, yang dekat saja dengar, yang jauh tak dengar. Wahai ayah kami, kenapa kau tak rasa nak merasa aman dengan Yusuf? Biarlah Yusuf ni ikut kami. Wa inna lahu lanasihun, kami akan nasihat, kami jaga dia baik-baik, jangan risau ayah. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab, biarlah Yusuf ni relax dengan kami, main-main dengan kami. Wa inna lahu lahafizun, kami janji kami akan jaga Yusuf ni baik-baik. Lalu apa kata Yaqub alaihissalam? Qala inni la yahzununi an tadhhabu bih, sesungguhnya aku ni sedih kalau kalian bawa Yusuf jauh daripada aku. Wa akhafu ay ya'kula hadhib, aku takut nanti dia dimakan oleh serigala. Zaman dulu ni nak main ni, kawasan yang selamat tuan-tuan kalau pada zaman dahulu ni adalah kawasan kampung sahaja. Keluar daripada kampung, sama ada serigala ke, ada singa ke, ada perompak ke, dan sebagainya. Jadi Nabi Yusuf ni tak pernahlah kita katakan keluar bawa jauh-jauh. Jadi kerana takut dimakan oleh serigala. Wa antum anhu ghafilun, dan kalian lalai. Qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbah. Lalu mereka kata, ayah, kalaulah dia dimakan serigala, sedangkan kami ini adik-beradik yang ramai, inna idzan la khasirun, nescaya kami adalah orang yang sangat-sangat merugi. Jadi la kat sini menunjukkan sangat-sangat. Kita lihat pada ayat 11, 12, 14. 11 yang terakhir, la nasihun, kami akan sangat-sangat memberikan nasihat pada Yusuf kalau dia bersama kami. La hafizun, kami akan sangat-sangat menjaga Nabi Yusuf bila berjalan dengan kami. Kemudian pada ayat 14, la khasirun, kami akan sangat-sangat merugi. Dia punya orang kata confident lah. Kita katakan apa, kalau pengundi dengar tu confirm dah, selamat lah ni, boleh percayalah. Falamma dhahabu bihi, tafsir, kalau kita rujuk pada tafsir, apabila mereka bawa Nabi Yusuf ni,
mereka bawa dengan keadaan yang mulia. Diangkatnya Nabi Yusuf, macam sayang dengan Nabi Yusuf, sehingga bapaknya tu rasa tenang. Wa ajma'u ay yaj'aluhu fi ghayabatil jubbi. Tapi kata mereka, apabila kata ulama tafsir, apabila sampai sahaja keluar daripada kota, wa ay yaj'aluhu, terus Nabi Yusuf itu dilemparkan. Dan bukan sekadar dilemparkan, Nabi Yusuf alaihi salam disebutkan dipukul. Disebutkan pada dalam tafsir Al-Baghawi, falamma barazu ila al-bariyah alquhu wa ja'alu yadribunahu. Apabila dah keluar daripada rumah, dibawa dengan baik, diangkat, didokong dengan penuh kehormatan, keluar sahaja daripada padang pasir, terus dilempar, dipukulnya Nabi Yusuf, dibelasah. Sampai Nabi Yusuf, tadi kau hormat aku, sekarang kena belasah. Dan bukan sekadar kena belasah, istaghatha bil akhar. Nabi Yusuf minta tolong abang-abang dia yang lain. Datang abang yang lain, ingatkan abang tu nak selamatkan, sekali abang tu pun pukul Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai-sampai Nabi Yusuf ni dah nak separuh mati. Dah nak separuh mati. Kemudian bila itu dilemparkan di dekat perigi. Kemudian wa auhayna ilaihi. Di situ Nabi Yusuf diberikan wahyu. Jadi Nabi Yusuf diberikan wahyu, la tunabbi'annahum bi amrihim. Tak apa, dalam perigi ni jangan takut. Kerana kelak nanti engkau akan bagi tahu perbuatan abang kau yang khianat ini pada suatu saat nanti. Wa hum la yash'urun. Dan kadang-kadang mereka tidak sedar. Lalu bila mana Nabi Yusuf dah disembunyikan di dalam perigi, waja'u abahum 'isha'an yabkun. Mereka datang kepada ayah mereka pada waktu Isya, pada waktu malam, dalam keadaan nangis. Adik-beradik ni semua menangis. Apa mereka kata? Qalu ya abana inna dhahabna nastabiq. Ya Allah, kami wahai ayah, kami masa ni kami pergi bermusabaqah, kami main satu game wahai ayah. Apa? Wa tarakna Yusuf, kami tinggalkan Yusuf jaga barang-barang kami. Fa akalahu dhi'b, dan ini dia dimakan oleh serigala ayah. Dari masa kami tengah main game, tiba-tiba dia kena makan dengan serigala. Wa ma anta bimumin, beriman, maksudnya engkau tak akan percaya dengan kami. Maksud beriman, mukmin dekat sini daripada sudut bahasa, sebab iman bermaksud percaya. Wahai ayah, engkau tak akan percaya dengan kami walau kunna sadiqin, walaupun kami jujur. Mereka macam katalah, kami dah cakap betul dah ayah, tapi kami tahu ayah tak akan mukmin, ayah tak akan beriman, tak akan percaya dengan apa yang kami sampaikan. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Jadi apa yang mereka buat? Mereka bawalah baju Nabi Yusuf yang mereka ambil, dicampurkan dengan darah haiwan. Disebutkan, ada pandangan mengatakan serigala itu dibunuh, kemudian darah serigala itu dicomok-comokkan pada bajunya Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu apa jawapannya Nabi Yaqub alaihissalam? Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Sesungguhnya, apa kita katakan, sawwalat lakum anfusukum amra. Sesungguhnya, sebenar, apa kita katakan, sawwalat lakum anfusukum amra, kalian punya rasa, kita katakan, sebenarnya hanya diri muslimlah yang memandangkan baik urusan yang buruk itu, maka kesabaranlah. Nak katanya segini, kerana kamu terlalu sakit hati, kamu tipu. Kenapa Nabi Yaqub tahu mereka ni menipu? Sebab Nabi Yaqub ni melihat, kalaulah betul Nabi Yusuf ni dimakan oleh serigala, kenapa bajunya tak koyak? Kenapa bajunya masih okey, masih baik, tapi penuh dengan darah? Berarti ini bukan darah betul, bukan darah Nabi Yusuf alaihissalam. Maka mereka kata Nabi Yusuf, bal sawwalat lakum anfusukum amra. Kesakitan hati kamu itu telah menyebabkan kamu melakukan muslihat, tipu daya. Tapi Nabi Yaqub terima takdir tersebut. Nabi Yaqub kata apa? Fasabrun jamil, maka aku bersabar. Fasabrun jamil, kesabaran itu baik bagi aku. Wallahul musta'anu ala ma tasifun, dan kepada Allah lah aku memohon pertolongan. Kalimah Allah fasabrun jamil, Allahul musta'an. Saya mengajak pada tuan-tuan dan puan-puan, dulu Aisyah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dituduh sebagai seorang yang kita katakan pelacur. Sampai viral satu Madinah, Aisyah tu difitnah. Antara ucapan Aisyah radhiyallahu anha, fasabrun jamil, sabar itu adalah, semoga adalah yang terbaik bagi aku. Jadi kita ni
bila kita ditimpa musibah, kita baca fasabrun jamil, sabar itu baik. Jamil itu daripada kalimat jamil, cantik. Fasabrun jamil. Kemudian wallahul musta'an, kepada Allah aku mohon pertolongan. Wallahul musta'an diucap juga oleh Nabi Sayyidina Uthman alaihi salam. Ada sebuah kisah ketika itu Rasulullah SAW di Masjid Quba bersama dengan Abu Musa al-Asy'ari. Lalu datang Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah kata, suruh Abu Bakar masuk. Jadi datang Abu Bakar kata, dan jadi Nabi Abu Bakar ketuk pintu. Rasulullah kata, wahai Abu Musa, siapa tu? Kata Abu Musa al-Asy'ari, itu adalah apa tuan-tuan? Itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Lalu kata Rasulullah, idzan lahu wa basyirhu bil jannah. Baiklah, suruhlah Nabi Musa masuk, suruhlah Abu Bakar masuk, dan izinkan dan bagi tahu Abu Bakar akan masuk syurga. Kemudian seterusnya Umar, kata Rasulullah, suruh Umar masuk dan bagi tahu Umar akan masuk syurga. Seterusnya yang nak jumpa Sayyidina Rasulullah adalah Sayyidina Uthman. Rasulullah kata, idzan lahu wa basyirhu bil jannah ala balwa yusibu. Baik, suruh Uthman masuk, bagi tahu Uthman akan masuk syurga, tapi dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum masuk syurga. Maksudnya Uthman ni akan dibunuh. Uthman dibunuh tuan-tuan. Lalu apa kata ucapan Uthman bila mana dia kena musibah? Wallahul musta'an, yang mana dibaca oleh Nabi Yaqub alaihissalam dalam kisah ini. Baik, masih kuat lagi ke? Oh, dah penat dah ni Ustaz. Dah letih dah. Saya pun tak boleh nak brain apa Ustaz cakap ni. Contoh kan. Tak apa, bagi saya 5 minit lagi. Kemudian kita tunggulah dulu. Kalau boleh ni rugi tak solat 2 rakaat ni. Lalu seterusnya nanti kita akan berhenti. InsyaAllah 7.20 kita berhenti. Tuan-tuan, waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwah. Tiba-tiba Nabi Musa, dan di masa yang sama bila ayahnya dah terima ridha kalau anaknya ni meninggal, abang-abang dia ni, dia masih tengok perigi yang mana Nabi Yusuf itu ditinggalkan di sana. Disebutkan lebih kurang dalam 3 hari dia dekat dalam sana. Tiba-tiba ada satu kafilah, yang mana kafilah ini dia nak air, so dia ambil lah daripada perigi tersebut. Bila ambil, tiba-tiba rasa berat. Ingatkan ada air, rupa-rupanya apa? Budak, iaitu Nabi Yusuf, yang mana masih umur belasan tahun. Itu yang sebab qala ya busyra hadza gulam. Ini budak ni, khabar gembira, boleh jual, artinya untung. Kan? Wa asarruhu bidha'ah. Cuma jadi disebutkan kafilah tu dia ramai, tapi mereka utus beberapa orang sahaja untuk ambil. Jadi orang-orang ini asarruhu bidha'ah, mereka sembunyikan. Mereka kata, ni kalau kita jual, kita jangan bagi untung dengan kita punya kawan-kawan ni. Maksudnya kita jual untuk kita saja. So dijadikanlah wa asarru bidha'ah, mereka ni sembunyikan, menyembunyikan sebagai barang dagangan. Wallahu alimun bima ya'lamun, tapi Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Wa syarahu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudah. Ada 2 pandangan. Pandangan yang pertama, mereka ni jual dengan harga yang murah. Disebutkan murah itu lebih kurang dalam beberapa dirham sahaja, 30 dirham antaranya pandangan ulama, 30 atau 40 dirham, senilai lebih kurang dalam 200 ringgit lah, 150-200 ringgit saja tuan-tuan. Jadi hamba, siapa nak Nabi Yusuf ni, murah-murah, 100-200 pun ambil lah, tak masalah. Wa kanu fihi minaz zahidin, maksudnya mereka tak nak untung, asal nak dapat duit. Siapa yang beli? Yang beli kebetulan masa itu adalah Al-Aziz, iaitu seorang kita katakan menteri kanan ni, raja. Dia bukan raja tapi dia menteri kanan. Qala alladhi ishtarahu min Misra limra'atihi akrimi mathwa. Jadi apabila dibeli, disebutkan ketika itu dia berkata, menteri itu kata dekat isteri dia, muliakan budak ini. Asa ayyan fa'ana aw nattakhidahu walada. Moga-moga budak ini boleh memberikan kebaikan pada kita, atau kita jadikan dia sebagai anak angkat. Wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ard, dan begitulah kami kami tetapkan, kami buat kedudukan yang baik pada Nabi Yusuf. Arti katanya kadang-kadang dalam ujian Allah berikan tingkat. Jadi itu wa kadzalik, dan begitulah kami berikan kedudukan kepada Nabi Yusuf, daripada dipukul abangnya, ditinggalkan dekat perigi, dijual sebagai hamba, tapi rupa-rupanya dia dididik dengan orang kata menjadikan dia sebagai seorang yang
adventure, lelaki yang baik. Wa linu'allimahu min ta'wilil ahadith, dan kami ajarkan kepada Nabi Yusuf Rasulullah apa ta'wil ahadis, ta'wil mimpi. Jadi Nabi Yusuf ini ada kelebihan untuk mentakwil mimpi. Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ini. Dan Allah Subhanahu wa taala ghalibun ala amri. Allah berkuasa terhadap segala urusannya. Kalaulah kita ni nak lawan takdir Allah, tak. Takdir Allah mendalui segalanya. Ghalibun, Allah berkuasa atas segalanya. Walamma balagha ashuddahu, ketika itu umurnya disebutkan lebih kurang umur 30 tahun, atainahu hukman wa ilma. Nabi Yusuf dilantik menjadi nabi. Nabi Yusuf dilantik menjadi nabi, maksudnya hukman wa ilma, diberikan ilmu hukum hakam, diberikan ilmu, wa kadzalika najzil muhsinin, dan begitulah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang buat baik. Bila dah besar dah dewasa, Nabi Yusuf ni handsome tuan-tuan. Dalam sebuah hadis disebutkan Nabi Yusuf ini separuh kehansaman manusia ini terletak pada Nabi Yusuf alaihi salam. Separuh lagi ni kita bagi sesama kita. Maka yang menyebabkan ibu angkatnya itu kita katakan tergoda, iaitu yang sebenarnya namanya adalah Ra'il atau Rahil, saya lupa. Ra'il famousnya adalah Ra'il, tetapi orang kita kenal dengan nama dia yang kedua, iaitu Zulaikha. Jadi Zulaikha ini tertarik dengan Nabi Yusuf. Maka apa, warawadat sullati huwa fi baitiha, Zulaikha ni nak menggoda Yusuf alaihi salam. Wa ghallaqatil abwab, lalu ditutuplah pintu-pintu rumahnya. Wa qalat hai talak, mai Yusuf sini. Sebab dia nak bergoda. Kata ulama sebenarnya dah lama dah Zulaikha ni berkenan dengan Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf berjaya melarikan diri. Cumanya yang kali ni tak dapat, sebab masa tu ditutup pintu rapat-rapat, tak boleh nak keluar. Qala ma'adzallah, lalu ma'adzallah ni daripada kalimat a'udzubillah, maksudnya aku berlindung daripada Allah, aku berlindung dengan Allah. Innahu rabbi ahsana mathwaya, sesungguhnya ia adalah Tuhan aku, telah menjaga aku. Innahu la yuflihuz zalimun, takkan beruntung orang-orang yang buat zalim. Nak menunjukkan dia takut dia kalau melakukan kezaliman. Maksudnya buat dosa adalah zalim. Bila kita buat dosa, kita dizalim tuan-tuan. Kenapa? Kita zalim dengan diri kita sendiri. Kita mudahkan, izinkan diri kita untuk masuk dalam api neraka. Kita izinkan tangan kita, kulit-kulit kita dibakar. Maka sebab tu orang yang buat dosa adalah disebut sebagai orang-orang yang zalim. Dan insya-Allah kita akan cerita lebih detail lagi muka surat ini pada pertemuan yang mendatang. Baik, insya-Allah tuan-tuan, saya rasa itu saja. Matahari pun biasanya kalau waktu segini ni matahari ni dah terang. Tapi matahari hari ni lain macam. Orang kata sepoi-sepoi bahasa. Ada yang mungkin tidur-tidur pun dapat pahala. Kenapa tuan-tuan? Sebab duduk dekat dalam majlis ilmu ini, insya-Allah dapatlah keberkatan. Sedikit nak memberikan peringatan kepada kita semuanya. Insya-Allah kita ni dah berada di tahun-tahun, di bulan yang terakhir 2023. Kejap lagi masuk 2024. Kalaulah kata sebagian ulama menyebutkan innama hiya ayyam idza dhahaba ba'dahu dhahaba ba'daka. Kata ulama, hari-hari yang berlalu ni, kadang-kadang ada orang dia happy dengan happy birthday, ada orang happy dengan happy new year, ada orang dia happy dengan berlalu-lalunya hari-hari. Kita nak masuk 2024, happy dan sebagainya. Tapi ulama menyebutkan, ingatlah, sesungguhnya hari-hari yang berlalu ini semakin idza dhahaba ba'dahu, apabila sebahagian itu telah berlalu, dhahaba ba'daka, sebahagian daripada kamu pun sebenarnya akan pergi. Maksudnya semakin bertambah tahun, kita punya, orang kata, tubuh kita akan dimamah usia. Maksudnya sebahagian daripada diri kita telah pun pergi. Jadi sama-sama kita berazam, kita katakan kita berazam untuk menjadi yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Semoga pada tahun yang akan datang kita berjumpa lagi tahun depan menjadi lebih baik dengan azam yang baik. Dan semoga kalau kita lihat, kehidupan kita bukanlah untuk di dunia, tapi kehidupan kita pada hari akhirat kelak. InsyaAllah lebih kurang dalam 3 minit lagi tuan-tuan dah boleh solat. Saya tak pasti kat situ 7.25. Aku lu qauli hadza 7.25, saya dekat sini 7.21, ini 7.22. Saya rasa terlalu cepat jam yang dekat belakang. Jam belakang tu terlalu awal, 7.25.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk daripada diri saya pribadi. Kita sama-sama tutup dengan doa. Kita doakan saudara kita di Palestin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula wa nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, ya Tuhan kami bertawassul dengan nama-nama-Mu yang mulia, dengan sifat-sifat-Mu yang agung. Kami bertawassul dengan amalan saleh yang kami harapkan keikhlasan padanya pada hari ini, yang mana kami beramal dengan solat subuh berjamaah, dengan mengikuti majlis ilmu. Ya Allah, jadikanlah pahala-pahala ibadah ini sebagai asbab dosa-dosa kami diampunkan, sebagai asbab dosa-dosa kedua orang tua kami diampunkan. Tempatkanlah mereka di syurga, tingkatkanlah derajat mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, jagalah diri kami, keluarga kami, anak-anak kami daripada segala kesusahan, kepayahan, musibah dan malapetaka. Ya Allah, berikanlah kami hidayah. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang di Palestin. Berikanlah mereka keselamatan daripada kezaliman. Hancurkanlah mereka yang mana melakukan kezaliman kepada mereka. Ya Allah, Allahumma ansur ikhwan mustad'afina fi Palestin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma badil syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabika ya qahhar ya jabbar ya muntaqim. Allahumma ya mujri as-sahab wa ya sari' al-hisab wa ya hazim al-ahzab ihzimhum wansurna 'alaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala khair khalqi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.